إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Dan rumah keluarga, ibu bapa muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Ta'ala. Malam ini kita dapat sama-sama berkumpul lagi sekali di rumah ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat dan kasih sayang Allah, dan begitu juga tempat kita adakan majlis ini juga mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Dan hari ini sambung ke surat apa ni? Lupa. Surat 24. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yang nombor 16. Masih dalam bab kita mesti muslim dari sudut akidah. yakni akidah kita, keyakinan kita mesti betul-betul berdasarkan kehendak Allah, atas pertimbangan, bukan atas nilaian kita, tapi atas nilaian Allah Ta'ala. Cara untuk menyempurnakan akidah kita, yang ke-16 ialah saya mesti bertawakal sepenuhnya kepada Allah dalam setiap keadaan dan menyandarkan setiap urusan kepadanya. Baik, apa itu tawakal? Tawakal ini diasal daripada perkataan wakala. Waw kablam wakala. Orang Melayu pun panggil wakil tak? Nah, orang Melayu pun panggil wakil. Jadi wakala ini maknanya mewakilkan. Ya, menyerahkan. Kita wakil kan? Saya wakil. Gitu. Saya wakil, minawani wakil. Maknanya menyerahkan tanggungjawab itu, urusan itu kepada orang lain. Itu dia wakil. Ya, tapi tak semua benda boleh wakil. Ya, tak semua benda wakil. Kalau kita sumpah tak boleh wakil, kena masing-masing sumpah. Ya. Dia kalau ikut kaedah Islam, bila setiap orang yang melakukan kesalahan, bila dia terlibat dengan sumpah, setiap orang yang terlibat mesti melakukan sumpah. Dia tak boleh wakil, tak boleh. Bila wakil, dia tidak sah. Ya, contohnya kita tuduh seseorang itu mencuri, contohnya 3 orang tuduh, jadi kena 3-3 sumpah. Tak boleh saya wakil kedai tak boleh. Hendak yang sekedik 2 je lah. Seorang tu tak apa curi. Jadi wakil menyerahkan makna. Jadi makna tawakal pula ialah kita menyerah seluruhnya urusan kita dengan Allah setelah kita melakukan ikhtiar. Itu syarat dia. Syarat tawakal ini kita dah ada ikhtiar. Ikhtiar itu berdasarkan kemampuan kita. Lepas tu kita serahlah pada Allah. Itu makna tawakal. Sebab itu satu hari Nabi ditanya oleh sahabat, bagaimana tawakal itu ya Rasulullah? Nabi kata, kamu ada seekor unta, kamu ikat tali unta tu di pokok, kemudian hilang. Maka selepas kamu ikat, kamu menyerahlah pada Allah. Dia macam gitu. Maknanya tak boleh ada unta tu biar begitu, lepas tu kita kata tawakal pada Allah, lepas tu hilang. Buat macam mana Allah Ta'ala kata dah hilang, dah tak boleh. Nabi kata kamu bawa seekor unta, ikat kamu di pokok, kemudian bertawakal pada Allah. Yakni kamu dah ada usaha untuk mengelak daripada unta tadi hilang. Maka itulah tawakal itu, ialah kita menyerahkan urusan itu kepada Allah setelah kita ada usaha. Baik. Sebab itu dalam banyak-banyak doa yang Nabi ajarkan kita, banyak doa yang Nabi ajar, tuan-tuan sekalian, ada 2
tempat yang Nabi suruh kita memasukkan di dalamnya itu tawakal kepada Allah. Yang pertama ialah ketika kita keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Sebab apa Nabi kata, kenapa tak keluar kereta tidak ada doa bismillah tawakkal? Kenapa keluar rumah baru ada Nabi kata kalau kamu keluar rumah antara doa yang kamu kena baca ialah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab bila kita keluar rumah tak ada siapa yang boleh jaga rumah kita melainkan Allah Taala. Nak harap ke security pecah rumah kadang-kadang. Yang kedua, yang kita disunatkan untuk menyebut tawakal Allah ketika memulakan perjalanan berkenderaan. Sebab baca subhanallazi sakhkhara hadza wa ma kunna, ujungnya bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Walaupun doa tu maknanya selesai dah bismillah apa tu? Subhanallazi sakhkhara hadza tu kita dah baca, ya. Kemudian di ujungnya dia mesti ada bismillah tawakkaltu 'ala Allah, sebab tak ada orang yang boleh menyelamatkan perjalanan kita melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua tempat yang kita disuruh memasukkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Maknanya kita serah penjagaan tu pada Allah. Kita keluar rumah, ya Allah, aku serahkan pada kamu tentang urusan rumah aku. Bila kita naik kereta, ya Allah, aku serahkan urusan. Sebab kadang-kadang tuan-tuan, kita bawa kereta elok dah kan. Bukan kita punca kemalangan. Orang lorong sebelah mari sebelah kita. Kita bawa elok dah, speed 110 elok dah, tuan-tuan sekalian. Mati juga. Orang mana penyebab? Penyebab hak darat. Apa tu? Lorong bertentangan. Maknanya semuanya di tangan Allah Ta'ala. Sebab itu ketiganya baik. Sifat tawakal inilah yang membangkitkan kekuatan zahir dan batin di dalam jiwa dan diri saya, yang menyebabkan segala kepayahan dapat dihadapi dengan mudah. Dengan tawakal ni, dia berikan sumber kekuatan kepada kita. Kekuatan macam mana? Contohnya macam ni. Contohnya kita dah buat macam-macam. Kita keluar rumah. Dengan sifat tawakal tu kita jadi tenang. Ada? Kalau tak ada tawakal, duk mikir mana bang? Duk kejap 5 minit, bang rumah kita macam mana? Duk 5 minit, rumah kita macam mana? Lapang belanggar, duk sini kat rumah. Tidak ada sifat tawakal tadi, tak ada tawakal, tak apalah, kita dah buat belakang dah. Kalau Tuhan kata kena buat macam mana? Gerai kita dah pasang, mangga kita dah pasang, apa tu temikai pasang belakang. Bukan cakap mangga, ngapa temikai. Jadi maknanya nak sebut bagi kita buat belakang dah. Maka ini maksud dia, bila kita ada tawakal pada Allah, dia memberi kekuatan kepada kita. Sama ada dari sudut zahirnya, dan juga dari sudut batiniah dia, dari sudut melapangkan apa hati kita. Contoh macam anak-anak yang kita periksa, kita dah usaha dah, tuition dah pergi kan, maka serahlah pada Allah, tunggulah rezeki tu. Kalau memang rezeki kita lulus, alhamdulillah. Kalau tak lulus pun bukan bermakna tak lulus tu tak baik. Tuan-tuan sekalian, apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, kita mesti yakin bahawa itu yang terbaik, dengan syarat kita telah buat segala usaha yang terbaik. Tuition dah, siang malam pagi petang tuition 8 kali seminggu. Minggu 7 hari ya. 8 hari tambah 1 hari lagi. Tapi Allah Ta'ala kata gagal. Maka adalah baiknya tu. Adalah baiknya tu. Walaupun pada pandangan mata kita tak baik, tapi Allah Ta'ala dah tahu dah manusia memang macam tu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kadang-kadang kamu ingat perkara itu baik untuk kamu, tetapi bagi Allah dia tidak baik. Kadang-kadang kamu ingat benda itu tak baik bagi kamu, tetapi bagi Allah itu baik bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Aku tahulah apa-apa yang kamu tidak tahu, Allah Ta'ala. Sifat ini berketepatan dengan firman Allah Ta'ala, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya ia akan memberi kecukupan kepadanya. Tengok ayat. Ayat ni kata bila kamu bertawakal pada Allah, kita akan rasa cukup. Cukup apa? Kita keluar rumah nak pergi musafir balik kampung dah, rasa cukup dah. Kita dah buat usaha, apa yang ada selesai. Ini memberikan keyakinan dan rasa kecukupan pada kita.
Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, peliharalah titah perintah Allah, nescaya ia akan memelihara engkau sepanjang masa. Peliharalah larangan Allah, nescaya engkau akan dapati ia selalu di hadapanmu. Nampak Nabi kata, pertama, pelihara kamu akan suruh perintah Allah Ta'ala, nescaya Allah akan memelihara kita. Kita jaga apa tu kehendak Allah, maka Allah akan jaga, ya. Dan kita jaga larangan Allah, jangan buat, nescaya kamu akan berada di hadapan. Makna di hadapan tu apa? Sentiasa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Apabila kamu meminta, hendaklah meminta kepada Allah. Dan bila kamu nak memohon, mohonlah pertolongan daripada Allah. Ketahuilah, seandainya umat manusia sepakat untuk memberi sesuatu manfaat untukmu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat melainkan mengikut apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan sekiranya mereka sepakat untuk menimpakan engkau dengan suatu keburukan, tidaklah mereka dapat melakukannya melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tentukan ke atas diri kamu. Tengok hadis ni. Hadis ni bagi tahu, kalau Allah dah tentukan satu benda tu pada kita, tak ada siapa yang boleh beralih, ya. Manusia ni tak boleh nak bagi kesan pada orang lain. Kalau seluruh manusia ni berpakat untuk nak merosakkan kita, kalau tak dapat izin Allah, dia tak jadi. Kalau semua manusia nak buat jadi kita baik, kalau Allah tak izin pun tak jadi. Ini keyakinan. Sebab itulah benda-benda macam ni, kadang-kadang kita nak bagi faham kepada orang ni susah. Ada. Sebab apa? Contohnya kita tengok dalam masyarakat Melayu ni, dia ada orang sebut sihir. Sihir, bomo. Ya, belakangan ni jadi betul lah. Cerita-cerita hantu, cerita bomo ni jadi sungguh. Ada. Seminggu tu 5-16 kali kita dah cerita hantu. Ada. Macam-macam lah cerita. Kum-kum. Assalamualaikum. Kum-kum. Nampak? Apa lagi cerita tuan-tuan sekalian? Hak tak kerti sebut pun tadi. Ada semoro apa sebagainya. Jadi, nak sebut macam ni tuan-tuan sekalian. Orang nak sihir kita, memanglah sihir ni ada. Sihir ni ada. Ya? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kana wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Kata Allah dalam Quran. Jadi sihir ni ada. Tetapi kita kena yakin, apa pun kalau orang nak sihir kita, kalau Allah tak izin, tak izin. Kena ingat macam tu. Kenapa? Dah tu Allah, kita kena sebab Allah izin. Kenapa Allah izin? Saya sebut banyak kali dah sini. Setiap pekerjaan baik yang kita buat, yang kita niat nak buat, takkan berlaku dengan inayah dan taufik Allah. Takkan berlaku. Dan setiap perkara buruk yang kita nak buat, takkan berlaku melainkan izin daripada Allah. Kenapa Allah izin? Pertamanya Allah izin kejahatannya berlaku pada apa? Bagi orang yang niat nak buat jahat, Allah nak hina dia. Nampak? Yang kedua, orang yang terkena dengan kejahatan yang diizinkan oleh Allah tadi macam kita. Orang nak buat sihir, jadi sihir dia. Sebab apa jadi? Allah nak hina dia. Kita yang kena sihir ni pula, kenapa kena kat kita? Kenapa Allah izin kena kat kita? Untuk mengangkat darjat dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Tapi bila kita tak tahu benda ni, akhirnya kita yang kena ni, hak dia tu kufur dah lah. Dia menyihir tu kufur dah. Orang yang menyihir minta disihir, maka amalan dia tidak diterima. Selama 40 hari tak terima. Engkau pergi bomo 40 hari. Yang berbomo pun 40 hari tak terima. Jadi dah tentu dah, dia amal apa pun Allah tak terima dah. Bagi kita yang kena pula ni, yang kita yang kena sihir ni, macam mana pula? Patutnya kita jangan jadi kufur macam dia. Dia bomo juga, dia berubat, dia bomo juga. Akhirnya kita sekali 40 hari tak terima amalan. Semua amalan baik termasuk sembahyang, puasa, zakat, haji sebagainya. Allahu Akbar. Jadi macam mana? Kalau kita Allah Ta'ala takdirkan kena, sabar dan berikhtiar dengan kaedah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sebab sembuh tak nyembuh ni ialah Allah Ta'ala. Ni nampak tuan sekalian. Sebab kadang-kadang orang datang mari berubat ke kita. Dia kata, Ustaz, hamba ni orang buat sahur. Tak apalah. Pertama, kita kena bagi kepahaman pada dia. Benda tu kena buat. Buang. Bukan manusia yang buat, Allah yang izin. Ni kena buang. Buang pahaman. Baru kita boleh berubat, insya-Allah. Kalau masa tu ada orang ni buat, orang ni buat, orang ni buat, dia tak akan baik. Sebab apa? Kita ada syak wasangka. Walaupun betul, tapi dia. Sebab itulah perawat yang baik, dia tak akan sebut siapa-siapa. Dia tak akan sebut orang ni, orang ni. Kadang-kadang dia tak sebut nama kat je kan. Dia kata putih-putih orang ni. Putih-putih duduk sebelah gitu. Kita tahu Haji Wan dah tu. Haji Wan dah siapa lagi? Jadi punah. Jadi perawat dia kata tak ada apa ni, Allah Taala punya kita rawat sajalah. Sembuh tak sembuh tu kerja Allah Taala. Jangan sampai kita kufur. Taklah kita kena sakit, kufur pula. Jadi apa untuk kita? Biarlah tak sembuh dalam keadaan beriman daripada sembuh tapi kufur kepada Allah Taala. Habis. Ada nak tanya kat tangan katanya. Yang ke-17. Perempuan pun faham ke? Perempuan biasa cepat faham. Tak sejuk lagi. Tak sejuk kan? Tak sejuk kan? Yang ke-7, kaedah untuk menyempurnakan akidah kita, mensalimkan, memuslimkan akidah kita, yakni keyakinan kita pada Allah. Saya mestilah mensyukuri nikmatnya di atas diri saya yang merupakan kurniaan dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Jadi cara kita nak memurnikan akidah kita, keyakinan kita, ialah dengan mensyukuri nikmat. Syukur nikmat ni ada dua. Pertama, dengan mulut kena selalu sebut Alhamdulillah. Yang kedua, syukur dengan nikmat ni, tunaikan hak nikmat tadi. Ni susah nak buat ni. Tunaikan hak kepada nikmat yang Allah bagi. Sebarang nikmat. Baik, sebagai contoh, Allah Ta'ala beri kepada kita nikmat harta. Tolong tunaikan hak harta. Itu cara syukur. Allah bagi pada kita nikmat kesihatan. Tunaikan hak kesihatan. Apa tu? Hak kesihatan? Beramal dengan lebih baik daripada orang sakit. Nampak tak? Kita sihat, jadi amalan kita tu kena lebih pada orang sakit lah. Dia begitu. Ni tak sihat pun beramal macam orang sakit. Sakit langsung tak beramal. Patutnya sakit beramal cara sakit. Okey. Apa kelebihan orang yang sihat beramal masa sihatnya dan tidak mampu beramal pada waktu sakitnya? Tengok, Nabi sebut dalam satu hadis. Nabi kata, bila seseorang sakit, lalu dia tak mampu untuk buat amalan-amalan sunat yang biasa dia buat masa dia sihat dulu. Contohnya dia buat qabliyah, ba'diyah ada. Sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar, sebelum maghrib, lepas maghrib, lepas macam itu. Tapi bila dia sakit, tak mampu dia untuk nak buat ini. Nabi kata Allah tetap memberikan pahala kepadanya. Dapat pahala juga. Sebab apa? Masa sihat dulu dia buat. Tapi kalau masa sakit baru terhegeh-hegeh nak buat. Tahu terhegeh-hegeh? Tahu orang Kelantan sebut terhegeh-hegeh. Baru sibuk nak buat. Masa sihat tak buat. Jadi maknanya dia tak dapat pahala. Tapi contohnya masa sihat ni dah. Kita mari kelas-kelas ilmu ni, mari. Tak. Masa sakit tak boleh mari sakit. Maka Allah tetap beri pahala kepada dia. Ini kelebihan dia. Beramal dengan waktu sihat. Waktu Nabi kata i'tanam khamsam qabla khamsin. Rebut 5 peluang sebelum datang 5 yang lain kan. Antaranya sihat sebelum sakit. Tapi kebanyakan kita dah sakit baru berasa nak beramal. Bukan beramal pun, berasa. Tak ramai pun dia berasa. Kalau sihat, seronok juga ikhlas. Sihat langsung tak datang. Nah, tapi ini syaitan gitu lah. Jadi maknanya itu cara dia. Jadi kalau Allah Ta'ala bagi nikmat apa kita? Nikmat apa? Nikmat kelulusan, periksa ni adik-adik ada lulus periksa. Nikmat tu lulus periksa. Apa cara nak mensyukuri dia?
dengan jangan sombong dengan keputusan yang kita dapat. Jangan sombong keputusan yang kita dapat. Itu cara mensyukuri dia. Jadi syukur pertama, syukur dengan lidah. Sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Yang kedua, syukur dengan perbuatan, yakni menunaikan hak nikmat yang Allah bagi. Apa nikmat yang Allah bagi, tunaikan hak dia. Kalau kesihatan, tunaikan hak kesihatan. Kalau harta, tunaikan hak harta dan sebagainya. Ini kena faham, ya. Baik. Bersyukur itu adalah satu tanda kemuliaan adab seorang penerima terhadap pemberi dan pengurnia. Allah menyatakan dalam Quran, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Dan Allah telah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu dalam keadaan kamu tidak mengetahui. Jadi ayat ni Allah Ta'ala kata manusia ni bila keluar, dia apa panggil, tidak tahu apa satu. Sebab itu Nabi kata di akhirat besok kita akan balik kepada Allah macam kita datang. Kita datang macam mana? Tak ada baju kan? Kita balik besok pun tak ada baju. Tu kain kapan tu bukan baju. Tu orang bungkus kita. Kalau baju ada butang ni, samping dia Melayu. Nampak? Tu orang bukan Islam, dia pakai kot kan? Dia ingat pakai telanjang dekat. Yang kedua, kita datang dulu dalam keadaan apa? Tidak beralas kaki kan? Tidak ada orang lahir-lahir ada kasut kelab. Oleh kasut krop. Jadi balik besok ni pun tak ada kasut krop, tak ada. Yang ketiga, kita datang dulu dalam keadaan apa dia? Tidak berkhitan, tak sunat. Kan? Balik besok pun bangkit pada hari kiamat pun tak ada sunat juga. Inilah keadaan. Jadi Allah Ta'ala kata, kami keluarkan kamu daripada perut ibu kamu dalam keadaan kamu tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Ya? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Lalu kami jadikan mereka apa panggil? Pendengaran. Absar, penglihatan, dan afidah, dan juga akal fikiran, supaya kamu merasa bersyukur di atas nikmat tersebut. Jadi kenapa Allah beri mata? Kenapa Allah bagi mata, tuan-tuan sekalian? Supaya kita dapat tengok nikmat, bersyukur. Kalau buta kan? Orang buta tahu tak rumah besar? Tak tahu dia. Dia tengok rumah dia lah. Orang kata besarnya rumah kau. Ya ke? Sebab dia tak nampak. Jadi bila ada mata ni, tengok cukup je. Tak, tengok rumah kita agak baik, Alhamdulillah, banding dengan orang lain. Begitulah terus. Yang kedua, Allah bagi kita pendengaran. Bila pendengaran, kita dapat menikmati segala-galanya. Bunyi burung, bunyi air, tuan-tuan sekalian, bunyi burung, bunyi macam-macam lah. Bunyi ikan ada bunyi, ada bunyi. Orang air faham? Dia bunyi dia tahu. Sebab itu adalah apa panggil? Saya pernah ikut satu bot tau. Canggih lah bot ni. Bot ni dia gengai. Dia ada satu radar dia. Dia boleh bunyi. Kalau bunyi ikan dia tahu. Tak tahu dia tak tidak, kita pun tak kerja apa benda tu. Naik tidur. Sampai isyak pergi balik subuh. Sedar-sedar tak tahu ikan banyak dia tidur. Jadi tapi canggih tu, mewah sikit lah dia punya bot tu kan. Orang Langkawi tu. Jadi nak ceritanya Allah bagi semua. Yang ketiga, afidah. Yakni apa panggil? Fikiran. Afidah ni otak, pemikiran kita. Kerana dengan otak itulah kita boleh menilai, ya, nilai kita, supaya dengan tiga kaedah ini kita dapat mensyukuri nikmat yang Allah bagi. Baik. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah pun menambahkan kurnia kepada orang yang bersyukur dan mengukur akan menambah kerugian terhadap golongan yang ingkar. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah
Tak kala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu syukur, pasti kami akan tambahkan nikmat-Mu, dan kalau kamu kufur, tunggulah azab kami. Baik. Kufur tadi apa dia? Lawan kepada nikmat. Syukur tadi lawan dia kufur. Kalau kita syukur dengan perbuatan ialah dengan menunaikan hak nikmat tadi. Hak kesihatan, apa dia? Hak harta, apa dia? Hak pangkat, apa dia? Hak kedudukan, apa dia? Kena tunai hak ini. Itu tanda syukur. Tapi kalau kau tak bersyukur, maknanya Allah bagi harta, kita tak tunai harta. Tak tunai hak harta. Tak zakat, tak sedekah. Allah bagi kita pangkat, kita tak tunai hak pangkat. Dengan mendidik orang bawah kepada Allah, sebaliknya kita bangga, sombong, bongkak. Maka tunggu kata Allah. Dia tidak bermakna bila Allah Ta'ala kata azab ni dia tarik dari kaya jadi miskin. Kadang-kadang orang tu jahat sampai mati jahat, tuan-tuan. Dah mati pun jahat lagi. Macam perahu. Perahu tuan-tuan. Perahu baru ni kan dia kena berdiri. Dia kena tembak. Orang masuk muzium perahu, orang bawa keluar momia dia. Potong tangan momia dia. Sebab memang Mesir nak masuk dalam muzium dia kena bayar dah 20. Masa saya zaman tu RM20, RM20 tu. Sekarang ni tak RM40. Masuk dalam muzium, dalam kawasan muzium. Masuk kawasan peninggalan perahu bayar pula RM20 lagi. Nak masuk tengok bangkai dia tu bayar pula RM40. Dia berapa? 100 ya. Mana tu? Dulu hidup pun jahat. Lepas mati pun tak lagi. Jadi mana? Jadi kadang-kadang kata jahat perahu sampai mati dah. Nak masuk dalam kawasan piramid dia bayar RM40. RM40 bayar RM40. Nak masuk dalam piramid dia bayar lagi. Jadi kita buat tak payah masuk. Buat untung kan matilah piramid seorang. Jadi nak sebut di sini bahawa bila Allah Ta'ala kurniakan nikmat tu bukan makna Allah Ta'ala nak macam kesihatan. Bila Allah bagi kesihatan, kita tidak menunaikan hak kesihatan tadi. Makna bukan terus sakit dah. Tapi Allah akan tanya. Nah, kan Allah Ta'ala akan tanya akhirat, ke mana kamu guna kesihatan kamu? Kamu guna kesihatan tu ke mana? Ini maknanya azab. Kecuali mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita tengok satu hadis Nabi. Satu hari Nabi ni kumpul dengan sahabat. Nabi kata, malam tadi aku berjumpa dengan Allah. Bila berjumpa dengan Allah, Ibnu Mas'ud kata, aku tahu dah itu maknanya dalam mimpi. Nabi tak berjumpa cara sedap. Ini sahabat kan cerdik. Dia tak payah Nabi terang beruya sesungguhnya malam tadi aku berjumpa dalam Allah dengan mimpi. Tak payah sebut. Dia kata aku jumpa dengan Allah, automatik sahabat kata dalam mimpi. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada, wahai Muhammad, tahukah kamu apa amalan yang bila kamu buat, malaikat akan bertelagak untuk mencatat amalan kamu? Bala. Tapi bukan bala gocok dah. Biar aku tulis. Aku tulis. Bala. Supaya maknanya mulianya kita tu. Masa-masa nak tulis mulia. Macam kita orang besar datang buat baik lah. Ya apa mulianya orang besar tu ke bodek buat syukur lah. Jadi maknanya mulianya orang tadi kan. Jadi macam itulah. Bila kita beramal dengan amalan ini, berebut malaikat. Biar aku tulis. Nabi kata, aku tidak tahu. Allah nak tahu tak? Aku tak tahu. Tak. Kemudian Allah mengulangi persoalan yang sama. Wahai Muhammad, engkau tahu tak apa amalan yang menyebabkan bila kamu buat, malaikat bertelagah untuk nak tulis kebaikan kamu? Kali kedua Nabi kata, aku tahu. Allah dah bagi tahu dah. Lalu dia beritahu 3 amalan ni. Kita tengok amalan ni. Nak guna kesihatan yang ada. Yang pertama, bila seorang laki-laki ke masjid dia menunaikan subuh. Kalau pergi masjid lah. Kalau duduk di rumah dia ada cara. Lalu dia tunggu di masjid sehingga matahari terbit. Dia duduk di masjid. Berzikirlah, bukan tidur. Zikir, baca Quran. Bila ini kamu buat, malaikat bertelagah untuk nak tulis amalan kamu. Aku tulis. Bagi orang perempuan macam-macam pula yang tak di masjid, duduk di tempat dia solat sehingga terbit matahari.
Bangun sekejap-sekejap baca teh boleh? Boleh. Ada ngantuk pagi kan? Nah, baru bismillah. Jadi duduk dia sampai terbit matahari. Tak lama, dalam sejam je lebih kurang kan? Lebih kurang sejam matahari dengan amalan. Yang kedua, iaitu berjalan kaki ke masjid. Bila kita pergi masjid jalan kaki, malaikat tu bertelagah tu tulis. Daripada mula kita turun sampai kita balik tu telagah. Lalu timbul soalan, macam mana kita yang naik kereta tu, naik motor, nak kasut roda? Ada sama saya, budak-muda lagi mak yang roda bagus dia. Budak-muda dia suka naik tu. Kadang-kadang dia naik basikal hak tayar 3. Tak kisah nak naik apa. Jadi ada dua tafsiran. Yang pertama, pendapat yang memakai zahir hadis. Zahir hadis ni Nabi kata jalan kaki lah, tak masuk kenderaan. Lemah kita. Kita naik rumah. Dah, Haji Buai pun demam dekat pun nak kata macam. Baik. Budi jauh lah, budi jauh lah. Yang kedua, tafsiran mengatakan termasuk di sini ialah berkenderaan. Jadi macam mana ni? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, jadi bila ada dua pendapat, maknanya mana-mana rumah yang hampir dia dengan masjid, maka hendaklah dia berjalan kaki. Dan rumah-rumah yang agak jauh, maka naik kereta. Tak, kalau dengan kita jalan kaki tu tak sempat semai subuh. Lepas subuh tu kan, Pak Hazan jalan kaki sampai waktu duha. Baru sampai masjid. Itu maknanya kau orang naik lah kereta atau kenderaan yang lain. Jadi orang macam ini, Nabi kata dia bertelingkah malaikat untuk mencatat amalan kamu. Dan yang ketiga, iaitulah orang yang menyempurnakan wuduknya sekalipun dalam keadaan sulit. Maksud kita sakit kan, kita nak juga sempurnakan wuduk kita. Nampak tak tuan-tuan sekalian? Jadi insya-Allah kalau 3 perkara ini kita gunakan, nikmat apa? Yang tadi itu jalan kaki apa? Itu nikmat kesihatan. Ya tuan-tuan sekalian, nikmat rumah yang Allah bagi. Ya. Manakala tadi yang apa? Tunggu sampai terbit matahari itu nikmat apa? Nikmat masa yang ada. Hari kerja mungkin tak boleh buat. Hari Sabtu, hari Ahad, hari cuti. Ada waktu yang kita tak kerja. Kalau hari kerja kan tak apa, kita kerja kan. Tapi hari itu lain sebab kita nak tutup buku kita kan dulu. Lepas subuh tak bangun, duduk situ sampailah matahari terbit. Rupanya tuan-tuan, bila kita duduk ngaji padahal Tok Guru, kita kata apa Tok Guru ni? Kita Assalamualaikum pula lalu. Nah, maksud baik salam tu kena 2 kali. Kalau satu. Jadi itu cara untuk menunaikan hak kepada nikmat yang Allah bagi. Baik. Yang ke-18, cara untuk menyempurnakan akidah kita. Saya mestilah sentiasa beristighfar, memohon keampunan kepada Allah. Istighfar maknanya, istighfar itu dapat membersihkan diri dari dosa, di samping memperbarui taubat dan iman. Istighfar juga dapat memberikan kerehatan dan kehenengan kepada jiwa. Baik, tuan-tuan sekalian, istighfar diambil dari perkataan ghafara, ampun. Bila istighfar, minta ampun. Nabi beristighfar tak pernah kurang daripada 70 kali sehari semalam. Tak pernah kurang. Tak pernah kurang 70 kali sehari semalam. Tak pernah kurang pada tu. Yang ada lebih. Lebih tu biasa. Sebab setengah riwayat kata sampai 100 kali. Istighfar maknanya minta ampun. Ampun terhadap apa? Terhadap dosa-dosa hati. Dosa perbuatan dia tak terampun dengan istighfar. Pas curi kan, astagfirullah. Tak jadi. Dia mesti bertobat dan pulang balik barang yang kau curi. Dia cara dia. Jangan lepas-lepas kita main judi kalah, astagfirullah. Kalah weh. Jadi tak boleh. Dia perbuatan mesti taubat. Istighfar ni dosa hati. Dosa hati ni macam mana dosa hati ni? Dosa hati. Kadang-kadang kita tak tahu dosa hati dah. Okay. Dosa hati ni contohnya macam ni. Masuk azan,
Zuhur, entah apa, lambat sikit, itu dosa. Tanpa sebab lah. Kerana itu, kalau kita tengok ya, bagaimana nak menjadi seabid-abid manusia, sehamba-hamba kepada Allah, macam mana? Nabi kata dalam hadis riwayat Darul Qutni, Nabi kata, tunaikanlah kefarduan yang Allah perintahkan kepadamu, nescaya kamu menjadi seabid-abid hamba Allah, seabid-hamba Allah. Maknanya, apa makna tunaikanlah kefarduan? Yakni, tunaikan apa yang Allah fardu dengan cara yang terbaik. Tak faham ya? Okey. Solat ada waktu dia. Ada waktu panjang kan? Zuhur start 1.18 sampai pukul asar. Sebelum asar kira lebih kurang 4.28. Tentu panjang waktu kan? Semayang pukul 3 boleh tak? Boleh. Pukul 4 boleh. Tetapi yang terbaik dalam solat ialah di awal waktu. Sebab itu, apa tujuan Allah Ta'ala bagi waktu zuhur, asar tu panjang waktu? Sebab apa? Dia bukan satu pilihan, tetapi suatu kemudahan. Panjangnya waktu solat tadi, dia bukan pilihan. Bukan kita boleh pilih nak semayang pukul 4, semayang pukul 7. Bukan. Jangan salah macam tu. Berapa semayang awal? Ustaz, zuhur panjang lagi. Panjang waktu tu bukan pilihan, tetapi suatu orang panggil kemudahan. Kemudahan macam mana? Kalaulah Allah Ta'ala tak bagi waktu panjang, zuhur 5 minit je, kita pula ada penyakit, pantang zuhur, sakit perut. Ada? Masuk Allah, lepas tu keluar masuk bila air. Kalau 5 minit saja tak sempat zuhur kita. Jadi waktu panjang tadi ialah satu kemudahan yang Allah bagi, tetapi bukan pilihan. Ramai kita anggap ia pilihan. Panjang lagi, padahal kan pun tengok bola ya, ataupun tengok cerita Korea. Jadi makna nak sebut, nak cerita bagi bahawa kita bukan pilihan. Sebab itu kita tengok bila salah faham ni jadi punah. Selalu kita dengar hadis Nabi lah, salatul jamaah tafdulu min salatil fazih bi 25 darajah atau bi 27 darajah, rawahul Bukhari. Dua-dua hadis Bukhari. Satu daripada Abu Hurairah, satu daripada Ibnu Umar, satu lagi daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Solat jamaah lebih baik, lebih utama. Tafdal ni lebih utama, bukan lebih baik, lebih utama. Baik lebih utama, ya. Benda yang baik, benda yang utama mesti baik. Tak semua benda yang baik itu utama. Tak betul. Iyalah. Dia kena tengok motivator juga. Jadi nak cerita Nabi kata solat jamaah lebih utama daripada solat seorang diri dengan 25 atau 27 ganjaran. Dua hadis, satu kata 25, satu kata 27. Apa yang tuan-tuan faham selama hari ini lah tentang 25 dan 27 ni? Apa yang kita faham? Yang kita faham pahala. Semayang seorang, 1 pahala. Semayang jemaah, 27 pahala. Betul? Ini kebanyakan orang faham. Betul kita faham? Sebenarnya tak betul. Okey, main kalkulat macam ni yang punah. Jemaah 27. Semayang seorang 1. 27 tolak 1, 26. Tak. 10 waktu 290 tak? Pergi Mekah sekali cover. Semayang Masjidil Haram 1 waktu 100,000. Kita baru tinggal 280 pahala. Nak. Tu sebab balik umrah, balik Mekah tak pergi semayang Jumaat juga. Ada reserve. Sebab dia kalkulat macam tu kan. Dia punah ha? Sebab itu tuan-tuan, saya suka nak bawa ni pendapat daripada Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, ataupun dikenal sebagai Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Malaysia ada Ramlan Asqalani dulu.
Satu pingat. Jadi Ibnu Hajar kata sebenarnya bukan pahala dia kata. Maksud daripada hadis ini Allah Ta'ala sebut darajat. Darajat tu bukan pahala. Tuan-tuan bukalah kamu harap, bukalah kamu apa pun. Darajat tidak diterjemah dengan pahala. Orang Melayu pun panggil darjah agak. Dulu ngaji dah. Saya darjah 1, darjah 2, darjah 3. Bukan pahala tu. Nah, darjah 2 besar pada 1. Darjah 3 tinggi pada darjah 2. Jadi darjah itu maknanya tingkat. Macam bila agung ke sultan ada dia punya umur dah. Jadi dia ada anugerah, penganugerahan darjah kebesaran. Darjah kebesaran yang agung sultan bagi ni bukan pahala. Tu sebab penyamun pun boleh. Nah, penyamun pun boleh pingat macam. Baik. Jadi dia panjang benda ni sebab 27. Jadi Imam Ibnu Hajar kata, dia bukan pahala. Tetapi darjat yang Allah nak bagi, kedudukan, kemuliaan. Jadi orang yang solat jemaah ni ada 27. Orang panggil apa panggil? Keistimewaan, darjat, kemuliaan yang Allah nak bagi. Allahu Akbar. Betul lah padanan. Nabi kata kalau kamu tahu pahala jemaah, merangkak kamu pergi untuk solat jemaah. Tapi bila kita buat kira macam tadi, tak ada apa. Tak ada. Nah, 10 waktu baru 260. 10 hari baru 2,600. Tak. 10 tahun baru 260,000. 6 waktu kat Mekah kau apa? Tapi pasal apa orang tak? Sebab dia tidak diberi penjelasan macam ini. Sebab apa? Dia tak ditonjolkan. Cuma dia dalam TV pun sebut gitu kan. Terjemahan dalam TV diberikan 27 ganda pahala. 27 ganda pun sikit tuan-tuan. Ni saya nak bagi satu persatu darjat ni. Darjat yang Imam Asqalani kata. Tak payah 27, saya bagi 3 je. Bukan 26, bukan 260, bukan 260,000 pahala. Tengok satu. Pingat nombor 1, pingat darjat. Kita bagi darjat. Kalau orang duk anugerah dia gantung baju kan. 27 pingat ni. Penuh baju-baju. Satu, pingat yang nama dia pingat menyahut seruan azan. Darjah itu nama dia macam AMN, PJK, JKA, SRP, ada nama pingat. Dah. Pingat ni membawa gelaran Datuk. Dah. Pingat ni bawa Datuk Seri. Pingat ni bawa gelaran Tiang Seri. Jadi dia ada yang menama-nama dia. Jadi macam itulah. Pingat yang pertama nama dia pingat menyahut seruan azan. Kita tengok. Apa Nabi sebut tentang kelebihan orang yang menyahut seruan azan. Satu ni pun kita dah kata bukan 26. Bukan 20, bukan 26. Satu ni saja dah bukan 26. Apa dia? Nabi kata, bila kamu mendengar muazzin azan, tadilah azan, lalu hendaklah kamu jawab sebagaimana yang dilakukan oleh muazzin. Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, kecuali pada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Jawabnya la haula wala quwwata. Kemudian berselawatlah kamu kepadaku. Nabi kata lepas habis azan tu, la ilaha illallah, kena selawat situ. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak sambung salam pun tak apa. Tapi di situ sunat. Sebelum kita doa. Setelah kamu jawab azan, selawatlah kamu ke atasku dan doalah dengan doa wasilah. Doa lepas azan tu lah. Itu. Kalau kamu buat ini, Nabi kata apa Nabi kata? Wajib ke atasnya dia mendapat syafaatku pada hari kiamat. Syafaat ni 26 pahala ke? Syafaat ni tak ternilai kelebihan. Syafaat yang Nabi bagi daripada orang masuk neraka boleh pergi syurga. Itu bukan 26 pahala. Daripada 10 tahun masuk duduk neraka jadi 5 tahun. Ini bukan 26 pahala ni. Ini syafaat. Nampak tak? Sebab itu satu saja pingat ni pun nampak tak? Tak betul dah taksiran kata 26 pahala, tak betul. Ini hadis-hadis yang sahih didatangkan oleh tuan-tuan sekalian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia bawa hadis-hadis kelebihan jawab azan, sebab jawab azan ya. Yang kedua, tadi berjalan kaki tadi. Pingat nombor 2 ialah pingat nama dia pingat darjah
berjalan kaki. Apa dapat tadi? Malaikat muliakan kita dengan sebab kita berjalan kaki ke masjid ataupun berkenderaan ke masjid. Jadi pahala ni dapat siapa? Kami orang perempuan macam Ustaz Tenggara dengar pahala di masjid jalan. Orang perempuan pun ada. Suami dia pergi Jumaat, dapat dia. Nampak tak? Itu special orang perempuan. Nampak? Dia duduk rumah tak pahala ni. Nah, jadi nak cerita itu pingat yang kedua, iaitu berjalan kaki. Pingat yang ketiga, ni ringkas-ringkas tak? Agak sepat lain tahun kita sama. Bulan depan pula. Jadi pingat yang ketiga ialah pingat menunaikan solat pada awal waktu. Nak kita betul tadi ni. Waktu panjang. Tapi panjangnya waktu solat itu bukan pilihan, tetapi ialah kemudahan yang Allah bagi. Bukan pilihan. Sebab itu kita tak boleh pilih nak sembahyang pukul berapa. Nabi ditanya, ya Rasulullah, ayy amalil afdal? Apa amalan yang terbaik ya Rasulullah? Salatu ala awqatiha, solat pada waktunya. Maksud solat pada waktunya ialah di awal waktu. Jadi kalau kita pergi solat ke jamaah, pasti solatnya dan solat waktu. Wang tak tahulah kau ada masjid alik sini sembahyang hujung waktu. Azan pukul 1.18, sembahyang Zuhur 4 suku. Tak apa sihat Pak Imam dengan JK masjid tu. Jadi nak sebut bahawa awal waktu itu, jadi dengan pingat yang ketiga, kita mendapat anugerah apa dia? Anugerah beramal dengan amalan yang Nabi suka, iaitulah solat pada awal waktu. Pingat yang keempat, apa dia yang dapat daripada 27 darajah tadi? Iaitulah pingat masuk membaca doa ketika masuk dalam masjid. Kalau tak masuk masjid, tak mungkin doa. Mana orang masuk rumah doa masjid? Masuk rumah doa masuk masjid. Malaikat kata macam mana nak bagi pahala. Baik. Apa kelebihan? Kita kadang-kadang bila masuk masjid, benda tu sunat kan? Bila sunat kita mula ambil tak cara. Saya dah sebut sinilah, ulang boleh mesti lupa. Masa kita je satu dulu, belajar sekolah petang. Kampung saya dipanggil sekolah Arab. Pagi sekolah kebangsaan, petang sekolah Arab. Orang ke kampung kan, padahal tak belajar bahasa Arab pun, bahasa Arab tak tahu. Nama sekolah Arab. Jadi masa tu je satu. Cikgu kata, murid-murid, ya, hari ini kita belajar amalan-amalan sunat. Kata cikgu tu lah. Tahu dah apa dia amalan sunat? Kita kata tak tahu. Budak-budak mana tahu kan? Okay. Amalan sunat itu ialah buat tak apa, tak buat tak apa. Saja satu dulu, betul dah. Cikgu ngajar betul dah. Kalau dia buat benda bersyarah macam persyarahan mesti, mereng budak-budak tu. Betul dah, dengan akal budak tu dah. Dia satu kita lah. Sunat ialah perkara yang buat tak apa, tak buat tak apa. Sebab itu bila kita tak belajar selepas je satu, sebab itu sampai tua kita tak buat sunat. Sebab buat tak apa, tak buat tak apa. Padahal kita naik darjah 5, tajuk yang sama. Hari ini ialah tajuk perkara sunat, kata cikgu. Tahukah murid-murid apa itu perkara sunat? Tahu, kita ke satu belajar. Tahu cikgu? Apa dia? Buat tak apa, tak buat tak apa. Cikgu kata betul. Jawapan itu betul. Tapi lebih betul, sunat ialah amalan yang kalau kita buat Allah tak marah, tapi kalau kita buat Allah suka. Nampak? Jadi sebelum ni tak buatlah sebab benda tak buat tak apa. Tapi bila kita kata tak buat tak apa, tapi kalau buat Allah suka, kan ada motivasi nak buat sunat sebab kita nak Allah suka kat kita. Cara nak suka kat kita dengan amalan yang sunat. Ini berubah dari sudut motivasi dia. Naik universiti, canggih lah sikit lah. Mahasiswa-mahasiswi cakap lain. Tadi murid-murid. Ya, ngajar pun lain. Nama dia pensyarah. Sebab baru ni ada cadangan supaya wujudkan hari pensyarah. Tak cukup hari guru. Saya pun minta hari ustaz. Benda sama lah pensyarah ke ustaz ke guru. Benda ngajar sama je ni. Baik. Jadi tak apalah tu. Jadi
naik mesti. Okey, tajuk yang sama. Memang tajuk yang sama. Contoh hadis 40 tu. Daripada saya terkena hatu sampai BA duk ngaji hadis sama. Ada yang sama. Innama a'malu binniyat. Ada yang sama. Terus sekalian, ngaji master pun ada yang sama. Cuma huraian dia besar, dia pening sikit lah. Tak? Jadi nak ceritanya bahawa pencerah kata, hari ini kita belajar sunat. Apa itu sunat? Tahu? Dia bawa satu hadis Nabi. Hadis kursi. Firman Allah Ta'ala. Kata Allah, fataqarrabu ilallahi bil nawafil. Hampirkan dirimu, kata Allah, kepadaku dengan amalan sunat. Nampak? Lain tafsiran. Sebab itu hari ini, bila masuk masjid, sunat kan? Ramai mana yang baca? Tak baca? Kau belakang kita. Tubik kau. Bukan tak nak baca, tak tahu. Biasa je di masjid, dia ada tulis. Tak pandai gawi. Itu susah mau ingat lah. Nah, baik. Kalau tak boleh juga, sekadar baca Bismillahirrahmanirrahim. Apa kelebihannya? Ni nak cerita ni. Jangan tengok sunat tadi. Ni, peringat nombor 4 tadi ni. Iaitu, Nabi kata, barang siapa yang masuk ke masjid dengan membaca doa, Allah maftah li apa sebagainya tu, ya? Ketiga itu, seluruh syaitan akan mengatakan, sesungguhnya dia telah menjaga dirinya daripada hasutan kami di kalangan syaitan. Syaitan buat pengakuan. Bila orang masuk masjid baca doa, semua syaitan kata dia telah memagar diri, istilah kita lah, dia telah memagar dirinya daripada hasutan kita. Nampak tuan-tuan? Tak mungkin ini dapat kalau kita tak pergi masjid. Tak mungkin ini dapat kalau kita tak pergi surau sebagainya. Itu kalau ini kita dapat, ni bukan 26 pahala, lebih daripada itu lagi. Jadi kalau kita tak boleh nak baca doa masuk atau tubik pada masjid, kadar Bismillahirrahmanirrahim, keluar pun Bismillahirrahmanirrahim, tak ada masalah. Allah tahu kita tak erti baca tahu. Ngajilah benar, tak boleh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nak sebut bagi bahawa beramallah dengan, orang panggil apa tu, amalan yang terbaik dalam kita melaksanakan kepaduanan. Yang lain nanti saya sentuh kemudian lah. Ya? Jadi begitu juga dengan selawat. Selawat apa kelebihan selawat? Saya mengajar satu masjid di Pandan, Al-Azim Pandan Indah. Mula-mula saya mengajar, orang perempuan kakak dalam 300 lebih orang, 200. Hari ini dan hari berikutnya, bulan-bulan berikut, saya mahu mengajar, tajuk dia selawat Nabi. Ada 4-5 orang yang jual jebek. Apa kata bagi? Jebek. Betul lah, tak mengambil lah. Jebek dia maknanya kita maknanya ngaji kan apa selawat. Begitu lah deh. Apa? Saya tengok tak tegur ni. Saya sebelum itu saya kata, kalau mau kena yang ngatur tak. Agak menjebek tak pasal. Okey. Saya kata jawab ramai-ramai. Apa hukum selawat? Sunat. Tak tahu, saya kata. Mula diam. Tu saya jangan jebek-jebek, saya kata. Mula kan. Hukum selawat ada 3. Ada haram, ada sunat, ada wajib. Wajib masa bila? Masa tahiyat akhir. Tahiyat akhir tak baca selawat, batal sembahyang, tak sah. Baru bunyi. Nah, baru dia ingat dah. Salah faham dia. Macam orang Melayu lah. Nabi kata hari Jumaat, malamnya baik, pahala lebih, selawat pahala lebih. Orang Melayu kata hari Jumaat, hantu tu lebih. Nah, itu sebab orang filem Melayu, kau ni, malam ni malam apa? Malam Jumaat. Nabi kata malam Jumaat ni amalan kau berlipat ganda pahalanya dah. Yang terbaik waktu kamu nak qiyam selepas tengah malam. Orang Melayu kata pukul 12 tu hantu tu lebih. Kenapa dia tak keluar pukul 9 malam? Hantu-hantu ni sebab kenapa mesti pukul 12 kata? Kenapa? Haji,
Kenapa tak keluar pukul 10 pagi malam? Sebab pukul 10 tu kita jadi hantu. Dia takut ke kita. Lepas kita tidur, baru dia tobek. Nampak tak? Jadi makna kita pun sama dengan hantu lah. Baik, jadi nak sebutnya tadi bahawa selawat wajib masa bila? Masa tahiyat akhir, masa khutbah Jumaat. Kalau khatib tak baca, habis tak sah Jumaat. Masa sembahyang jenazah, pada takbir kedua tak baca selawat, tak sah sembahyang jenazah. Jangan jebek saya kata. Banyak lagi ni 3 tahun pun tak habis ngaji bab selawat saja. Antaranya kelebihan selawat ni apa tuan-tuan? Kita nampak senang tak? Kalau kita sebut Astaghfirullahalazim, berapa saat? Astaghfirullahalazim 3 saat. Satu Astaghfirullah, kalau kita nak buat kira-kira ikut matematik lah, ikut ilmiah. Astaghfirullah, 1 pahala terampun dengan 1 istighfar. Tetapi dengan 1 selawat, Allahumma salli ala Muhammad, 3 saat juga, dia mengampunkan 10 dosa. Mana dalil? Nabi kata, man salla alayya marrah, siapa yang selawat kepada aku sekali, sallallahu alaihim asyara, Allah akan berselawat kepadanya 10. Bila Allah berselawat kepada makhluk, maknanya Allah ampun dosa. Kita selawat ke Nabi untuk nak bagi mulia Nabi. Tapi bila Allah selawat ke kita, maknanya kasih sayang dan keampunan. Jadi maknanya, sekali kita selawat 10. Wa man salla alayya asyara, siapa yang selawat kepada aku 10 kali, sallallahu alayya mi'ah, Allah akan berselawat kepadanya 100 kali. 10 selawat, 100 dosa. 10 istighfar, 10 dosa. Tengok kelebihan selawat. Sebab tu kita tak apa nak selawat. Tunggu malu Nabi pun nak selawat. Sebab kita tak faham apa makna selawat. Dan barang siapa yang berselawat, man salla alayya mi'ah, siapa yang selawat kepada aku 100 kali, Allah selamatkan dia daripada 3 perkara. Pertama, Allah selamatkan daripada sifat nifak, yakni munafik. Yang kedua, Allah Ta'ala jauhkan dia daripada neraka, lepaskan neraka. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menjaga dia daripada perkara yang tidak ada. Nampak? 100 kali berapa minit ya? Betul ya? Tak? Allahumma salli ala Muhammad tu paling ringkas sekali lah. Cuma Nabi kata kalau boleh pergi wa ali Muhammad tu comel lagi. Nah, jadi maknanya nak cerita tadi istighfar ialah untuk dosa-dosa hati. Dosa perbuatan tak terhapus dengan istighfar, mesti dengan taubat. Jadi dosa hati macam tadi lah. Zuhur masuk, tak lambat lagi. Dia memperlekehkan, menyampingkan keutamaan solat pada waktunya, maka itu dianggap sebagai awak panggil meremeh ataupun dosa dalam hati. Ya, baik, last sekali. Tak masuk dalam syurga. Itu kira tanda iman kuat tak? Ya? Rasa sekejap ke rasa lama? Okey, beres. Dia kalau berasa air gelisah, dia ada benda tak kena. Tak ada. Dia kadang-kadang buat benda baik ni dah. Benda baik ni rasa lambat sangat. Allah, lambat. Kita kuliah balik 40 minit ya. Tapi kalau buat benda tak senonoh dah, tengok Hindustan panggung 1. 3 jam 2/5. Habis. Padahal 3 jam. Apa tu lantai klik pun tak sedar. Habis. 19. Cara kita nak memuslimkan, menyempurnakan akidah kita, ya akhir sekali, saya mestilah sentiasa bermuraqabah. Apa makna muraqabah? Duk berasa Allah Ta'ala mengawal kita. Dengan Allah Ta'ala dalam keadaan terang maupun tersembunyi, kerana mengingati firman Allah Ta'ala, tidak ada percakapan rahsia di antara 3 orang di kalangan kamu, melainkan dialah yang keempat. Dan tak adalah percakapan antara 5 orang, melainkan dialah keenamnya. Allah Ta'ala kata, apa yang kamu sembang tu semua aku tahu belakang. Kau sembang 3 orang, yang keempat aku ada, maka aku dengar sekali. Kalau kau sembang 5 orang, aku ada duduk situ, aku tahu apa yang kau sembang. Jadi di sinilah keyakinan akidah kita akan jadi betul kalau sekiranya kita sentiasa merasakan Allah sentiasa memerhatikan kita. Gini, kalau nak duk rasa macam ni yang susah ni.
Ada duduk rasa macam ni kita rasa. Duduk mana-mana Allah Taala akan tengok. Duduk dalam bilik, duduk dalam gua, duduk dalam mana pun, kita kena ingat Allah sentiasa mengawasi kita. Jadi insya-Allah 19 perkara ini yang ditulis oleh Fathiyakan bagaimana untuk memurnikan akidah kita, keyakinan kita kepada Allah. Hari ini kita sebut 3. Yang pertama, kena tawakal dengan usaha yang kita buat. Yang terbaik, kita serah pada Allah Ta'ala. Yang keduanya ialah dengan kita beramal dengan bersungguh-sungguh mensyukuri nikmat Tuhan. Dan yang terakhir sekali ialah kita mesti merasakan diri kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak? Macam kita buat kereta dah, anda diperhatikan oleh tulis dah. Anda diperhatikan. Ya. Jadi maknanya kita dah takut tu ada kamera dah. Macam itulah. Tapi polis kadar 2-3 tempat saja. Allah Taala duduk di mana-mana. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian, kita pun setakat tu. Insya-Allah bulan depan kita akan putuskan di mana pula insya-Allah. Ya. Jadi sekadar itu dulu. Juga kita ada apa nak tanya, silalah. Sama ada benda suka datang. Sila tanya lagi. Tadi berkenaan dengan solat di awal waktu. Ya. Bagaimana pula ketika bulan Ramadan terutamanya, Ya. solat maghrib tu, setakat mana kita nak tangguh solat maghrib itu untuk berbuka puasa? Kadang-kadang ada Okey, soalan dia, solat maghrib waktu Ramadan setakat mana, Pak? Pertama sekali, iaitulah waktu yang terhad. Tak ada lah Islam tunjuk, tak ada lah kata 5 minit, 10 minit, tidak ada lah. Tidak ada. Tetapi bergantung kepada diri kita sendiri. Kita nak ambil buka puasa. Buka puasa tu untuk kita masuk, berbuka puasa itu ialah dengan masuknya maghrib. Masuk buka puasa. Maka bagaimana kita merasakan bila kita buka puasa? Sebab di antara perkara yang boleh menangguhkan waktu solat ialah lapar. Lapar boleh tangguh. Nabi sebut dalam hadis, bila kamu terlalu lapar, boleh kamu tangguhkan. Jadi kelaparan kita tadi bergantunglah pada kita. Kan kita dah buka puasa dengan kurma, dengan airnya, hilang tak kelaparan kita? Memungkinkah kita nak solat? Maka di situlah letaknya amanah kita dengan Allah. Tak ada waktu 10 minit ke 11 minit, tidak ada waktu atas kita. Kita berasa kita dah boleh solat dah dengan seteguk air, 4-5 butir kurma, tuan-tuan sekalian, ataupun 4-5 butir air, apa tu kuih, kita dah selesa dah semayang, solat. Maka masa itulah kita solat. Tetapi, ada tapi pula. Kita nak makan dulu, tapi kita somong-somong, pas makan kena berehat nak. Maka di situlah letaknya kejujuran kita dengan Allah. Kita dah tahu dah makan banyak, mesti penat punya dah. Kita makan juga. Makan setengah jam, rehat setengah jam. Sedia. Jadi ini merupakan suatu, orang panggil perbuatan yang sengaja melewatkan waktu kerana kita tahu kan, makan banyak kena berehat, tak boleh sembahyang. Jadi inilah disebut amanah kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itu ada orang tanya saya, Ustaz, berapa lama yang dikatakan kita bukan maghrib saja, waktu lain berapa lama kata lawat sembahyang, lawat solat? Dia tidak ada waktu. Dia cumanya apa perkara yang dibuat yang berhubung kait dengan solat, maka lama mana pun tak apa. Contohnya di Masjidil Haram sampai 20 minit tunggu. Kalau subuh kat setengah jam antara azan dengan iqamah, dia tidak dianggap sebagai melewatkan solat sebab dia ada kaitannya. Yang makna melewatkan solat ni, kita buat kerja yang tidak ada kena-mengena dengan solat. Walaupun 2 minit dia anggap sengaja lewat. Dia tidak ada waktu yang khusus tadi. Itu wallah. Lain. Kau minggu ada? Belum ada lagi. Berapa kali kelas ni? Belum memecah tradisi. Tak, tadi naik kereta jalan kaki tu, waktu subuh saja. Jadi hadis yang kita sebut tadi ni, yang malaikat berteringkah tadi ni ialah subuh. Tetapi apa juga solat lah. Sebab pingat yang nombor 2 tadi ni, berjalan ke masjid tadi ni, dia tidak hanya kepada subuh saja, tetapi ke seluruh waktu solat. Ya, wallahu a'lam.
Masjid juga ada. Dua-dua belakang. Tempat dia adakan solat Jumaat. Itu yang paling relevan bagi saya. Sebab ada pendapat kata tempat sembahyang Jumaat. Tapi sekarang ni yang pendapat yang paling orang panggil sesuai lagi lah di Malaysia ni ya. Sebab di Arab dia tak ada surau tu, tak ada. Dia masjid belakang. Nah, jadi tempat kita ni ada surau. Tapi yang pastinya kalau kita ikut pendapat sebahagian ulama, sebahagian besar juga ialah tempat di mana diadakan solat berjamaah. Maka surau tak buat Jumaat, tapi Jumaat ada. Maka di situ juga dibolehkan untuk masuk berdoa dan juga tahiyatul masjid. Kita tak nak panjang bahas. Inilah sebab kita ni nak orang kuliah-kuliah macam ni, dia nak ambil, nak bawa beramal saja. Dia bukan nak buka pondok. Jauh. Jauh sampai lagi. Jadi mana kalau jauh kita lagi. Kenapa pula? Kadang-kadang Ha. dia bila repair. Ada. Oh ya, kita lagi tengok. Okey. Tapi kadang-kadang hati dia kalau pagi. Okey. Umpama berkelahi sebab apa? Ha. Rasa nak jadi tu email kau bini. Oh. Mana? Jangan nak Melayu tanya. Rasa Saya nak jawab dengan satu hadis Nabi. Jawab sebenarnya. Orang tanya soalan yang sama pada Nabi. Ini bukan baru soalan dia lama. Bocor tu. Bocor tu. Jadi Nabi pun jawab. Nabi jawab kata, hadis ni panjang sebab dia Nabi cerita detail. Sebab Nabi ni dia orang yang datang tu dah tahu dah tahap mana. Jadi Nabi jawab panjang soalan ni. Nabi kata, solat seorang laki-laki dengan solat seorang laki-laki lebih baik daripada solat seorang laki-laki. Maknanya sembahyang seorang laki-laki dengan satu makmum, satu imam. Lebih baik satu makmum, satu imam daripada sembahyang tak berimam. Nabi sebut lagi, solat 3 orang laki-laki lebih baik daripada solat 2 orang laki-laki. Maknanya satu imam, satu makmum, satu lagi imam, 2 makmum lebih baik daripada satu imam, satu makmum. Nabi sebut lagi, sembahyang solat 3 laki-laki 4 laki-laki lebih baik daripada solat 3 laki-laki. Maknanya satu imam, 3 makmum lebih baik daripada satu imam, 2 makmum. Maknanya semakin ramai makmum lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi kalau kita nak berimam kepada isteri kita, makmum seorang dapat pahala Jumaat juga. Dapat, tapi tak sama dengan jumlah jemaah ataupun makmum yang lebih ramai. Tetap dapat pahala Jumaat. Lebih baik kita sembahyang satu suami, satu isteri, atau suami 3 isteri. Tetap berbeza. Satu dengan satu lain pahala. Satu dengan 2 lain. Satu dengan 3 lain. Main anak-anak lagi, untuk ayah lagi, untuk tua lagi, sebagainya, dia lebih banyak lagi. Jadi begitu. Maknanya, sebab itu kesimpulan hadis ni, seboleh mungkin tolong solat Jumaat. Walaupun hanya dengan satu makmum. Kalau lebih ramai, maka ramai itu tidak ada lebih daripada masjid lagi. Nabi jawab, wallahu a'lam. Jawab saya. Ha. Saya jawab tadi ikut choice. Kalau kita nak pergi berjemaah di masjid. Baik. Okey, choice macam ni. Kalau ada satu nak solat dengan isteri kita, ke masjid, maka utamalah yang ke masjid. Sebab isteri kita, bila kita sembahyang masjid pun dia dapat juga pahala jemaah kita. Walaupun dia sembahyang seorang. Kalau kita buat sembahyang dengan dia, ialah dari sudut hubungan apa sebagainya itu sebenarnya. Sebab itu berdasarkan kepada, tapi apa-apa pun, kalau sekiranya kita bertembung antara sembahyang di rumah dengan di masjid, maka pergilah masjid. Maka kita edahlah kalau anak kita baru balik ke sekala, maka kita boleh buat, tak ada masalah. Tapi keutamaan pergi masjid lebih utama daripada jemaah di rumah. Baik, tak ada. Alhamdulillah. Habis dah? Jumpa mula bulan depan insya-Allah. Umur siapa boleh tentu lagi ni? InsyaAllah. InsyaAllah kan. Semua baik-baik. Jadi buat akhirnya sekali lagi kita doa orang ramai, utamanya untuk masa-masa tanah runtuh anak yatim di Batu 14 Langat Semungkis, yang setakat petang tadi daripada 24 baru 6 orang lupa.
dan juga isteri pada saudara kita Haji Zailan masuk wad kerana dia syaki denggi. Jadi dan yang lain ada hajat. Syekh Umar Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a la yustajabu lah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami dari hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak kau angkat, dan doa yang tidak kau terima, ya Arhamar Rahimin. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan maksuma. Ya Allah, jadilah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang kau rahmati, perpisahan selepas ini perpisahan di bawah keampunan dan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa suami-suami kami, dosa istri-istri kami, dosa seluruh orang beriman di kalangan kami, sama ada yang masih hidup atau yang telah menghadap-Mu, ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza zamban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la daynan illa qadaita, wa la maridan illa syafaita, wa la maridan illa syafaita, wa la maridan illa syafaita, wa la hajatan min hawa'i wad dunya wal akhirah yasrta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika